Alright. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Anda sedang bersama-sama dengan saya Hafiz Latif atau Bang Pis dalam Sembang Pis at My Move, sempena Kuala Lumpur, Ibu Kota Buku Dunia KLWC 2020. Dan pada malam ini kita akan bersama-sama dengan 3 orang tetamu, iaitu Cik Puan Azhar AR dan juga Cik Puan Rahmah Mokhtar serta Puan Husna Adnan untuk membicarakan tentang My Book Festival. Masing-masing dah melambai dah walaupun kita belum lagi nak ucap selamat masuk kan. Tapi tak apa, tak ada masalah. Apa pun kita ucapkan selamat datang kepada anda semua tuan-tuan dan puan kerana sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini. Dan topik kita pada malam ini tentang My Book Festival. Apakah itu My Book Festival? Bilakah akan berlangsungnya My Book Festival dan sebagainya, semua kita akan utarakan pada malam ini nanti. Dan sekali lagi saya mohon kerjasama tuan-tuan dan puan yang mana yang sedang menonton secara langsung ini nanti untuk memberikan respons sekiranya terdapat masalah dengan visual ataupun audio, mohon maklumkan kepada kami. Tapi dalam masa yang sama tetap terus bersama-sama dengan kita. Cuma mohon maaf sedikit kalau katalah nanti sepanjang siaran langsung ini akan ada berlaku sedikit teknikal, gangguan teknikal sikit lah, audio, visual dan sebagainya. Apapun, terima kasih kepada Cik Puan Azhar kita. Boleh dengar suara sikit Cik Puan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Pis. Alright, boleh dengar suara Rahmah Mokhtar tak? Cik Puan Rahmah Mokhtar kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Pis. Alright, okay, dan juga Puan Husna Adnan, boleh dengar suaranya? Assalamualaikum. Terima kasih Bang Pis jemput kami semua di KL Baca hari ini. Begitu. Baik, okey. Wassalamualaikum. Baik, okey. Terima kasih kerana sudah bersama-sama dengan kita pada malam ini. Sebelum kita nak pergi lebih lanjut lah tentang My Book Festival ni kan, mungkin sedikit dahululah pengenalan tentang diri masing-masing, sebab nanti orang yang sedang audiens kita kan, dia akan bertanya-tanya lah juga kan nanti siapa Azhar AR ni, siapa Rahmah Mokhtar, siapa Husna Adnan kan. Jadi mungkin boleh sedikit dahulu kita permulaan ni, kita kongsi dahulu latar belakang anda sebelum kita lanjutkan perbincangan tentang My Book Festival. Kita mulakan dulu dengan Azhar AR, silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam, selamat petang kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya Azhar Rahman atau Azhar AR. Saya penulis yang mengembara. Saya dalam My Book Festival ni saya memegang amanah sebagai penyelaras untuk overall dan juga untuk acara book story basking. Tu cari-cari mata dia. Banyak sangat program jadi macam okey. Baik, faham. Jadi penyelaras keseluruhan untuk My Book Festival, tapi dalam masa sama adalah PIC ataupun person in charge untuk story basking. Yep. Baik, okey, itu sedikitnya tentang Cik Puan Azhar kita. Kita beralih kepada Husna Adnan. Okay, silakan. Saya Husna Adnan. Saya adalah pengurus komisi yang pada event ini, pada program ini akan menguruskan baca at sekolah. Yang cara basicnya adalah untuk kita membina dan menghias sudut bacaan di beberapa lokasi lah. Baik, maknanya Husna untuk My Book Festival ni akan menjadi penyelaras untuk baca at sekolah, tetapi juga sekarang ini bertindak sebagai pengurus kepada squad misi. Betul? Betul. Baik, alright. Okay, kita beralih kepada Cik Puan Rahmah Mokhtar. Silakan pengenalan seberingkas. Okey, saya Siti Rahmah Mokhtaruddin atau nama pena saya Rahmah Mokhtar. Saya penulis dan sekarang aktif sebagai ghostwriter. Ada syarikat sendiri, itu TA Resources, khusus untuk kerja-kerja penulisan writing. Dan dalam My Book Festival saya ialah penyelaras untuk program My Book Move Club. Baik, alright. Okay, itu seberingkasnya tentang 3 orang tetamu kita pada malam ini. Buat pengetahuan anda semua, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton secara langsung ini, Sembang Pis X My Move dibawakan sempena Kuala Lumpur, Ibu Kota Buku Dunia 2020 dan dengan sokongan padu daripada Persatuan Gerakan Penulis Malaysia ataupun My Move sendiri dan pastinya daripada Sekretariat KLWC 2020. Baik, okay, kita teruskan dengan sesi kita pada malam ini, iaitu kita nak berbicara tentang My Book Festival.
Sementara itu nanti tuan-tuan puan yang mana yang sedang menonton, jika ada sebarang pertanyaan, jika ada sebarang soalan berkaitan dengan My Book Festival, sila ajukan di ruang komen. Nanti kita akan minta tetamu-tetamu kita untuk memberi maklum balas kepada soalan-soalan anda semualah. Okey, sebagai permulaan, gambaran besarnya, apakah itu My Book Festival? Mungkin saya boleh ajukan pertanyaan ini dahulu kepada penyelaras program keseluruhannya, iaitu Cik Puan Azah. Apakah itu yang dikatakan sebagai My Book Festival? Bilakah My Book Festival akan berlangsung? Silakan. Okay, My Book Festival ni sebenarnya adalah satu gabungan program-program yang kita rancangkan sejak 2018 lagi sebenarnya. Masa mula-mula KL nak bid untuk dapatkan title Kuala Lumpur World Book Capital tu, World Book Capital by UNESCO tu kan. Kita dah plan beberapa acara. Tapi masa tu masih lagi secara eceran okay. Tapi bila dah beberapa masa lama berlalu ni, kita revise balik dan juga kita dapatkan advice daripada Sekretariat KLWBC sendiri. Jadi kita buat satu acara yang main event dia, iaitu My Book Festival, dan acara yang kecil-kecil tadi tu kita combine dan jadikan dia acara dalam festival tu sendiri. Sebab festival dia nampak besar gitu kan. So dalam festival ada slot-slot dia lah. So 4 sebenarnya, ada 4 acara dalam program My Festival ni, dan dia bersifat hybrid. Yang dalam caption tadi tuliskan program hybrid sebab dia ada 2 program on-site dan 2 lagi program online. Satu yang on-site, satu yang baca sekolah, yang kedua My Book Move Club, yang ketiga online book story basking, dan satu lagi online sembang pis khas. So sebenarnya ada 4 orang ni sebenarnya penyelaras untuk keempat-empat event lah. So itulah cerita dia. Itu gambaran besar je lah. Tarikh akan berlangsungnya My Book Festival. Okey, kita akan bermula insya-Allah bulan Oktober ni. Program apa tu kita akan umumkan nanti. Dah tak lama dah nak Oktober ni kan. Tapi kita akan umumkan sebab dah susun jadual. Ada 3 acara untuk setiap bulan, dan ada acara yang bergilir jugalah. Kita tak buat semua acara ada dalam setiap bulan. Tapi ada yang bergilir juga. So dia akan berlangsung dari bermula Oktober ni, Oktober 2020, dan berakhir apabila berakhirnya KLWBC pada bulan April 2021 nanti, insyaAllah. Baik, okey. Itu seberingkas juga tentang gambaran besarnya tentang My Book Festival. Terima kasih Cik Puan Azah. Buat pengetahuan anda semua juga, petang tadi sebenarnya baru saja berlangsung upacara penyerahan trofi Kuala Lumpur lah. Penyerahan trofi World Book Capital ataupun Ibu Kota Buku Dunia ni, yang mana tahun lalu statusnya dipegang oleh Sharjah, Ibu Kota Sharjah, dan tahun ini beralih batonnya kepada kita di Kuala Lumpur. Jadi petang tadi baru saja selesai upacara penyerahan trofi World Book Capital sendiri, dan alhamdulillah berlangsung dengan jayanya. Di media sosial boleh lihat semula, anda boleh lihat di Facebook KL Baca, ada siaran langsungnya petang tadi. Baik, okey. Kita beralih kepada Husna tentang baca at sekolah ni. Apa yang boleh Husna kongsikan dengan audiens pada malam ni tentang baca at sekolah itu sendiri? Apakah yang mungkin kriteria yang diperlukan untuk menyertai baca at sekolah ni? Mungkin boleh kongsikan pada awal ni. Okey, baca at sekolah ni kita lebih mengutamakan sekolah atau madrasah atau asrama yang tidak mempunyai sudut bacaan atau perpustakaan. Tetapi jika ada perpustakaan atau sudut bacaan sedia ada sekalipun, kita boleh juga membantu untuk menambah judul-judul baharu dan juga menghias semula sudut bacaan itu supaya lebih menarik minat para pelajar untuk duduk dan membaca buku yang disumbangkan melalui baca at sekolah. Baik. Ada soalan sebenarnya sebelum ni, lanjutan daripada status saya yang sebelum ini. Ada tanya juga tentang baca at sekolah ni kan. Dia memang kena dekat sekolah je ke, ataupun sebenarnya lokasi dia tak semestinya di sekolah? Ke macam mana? Kalau kita lebih utamakan sekolah, tapi juga
boleh jika adalah dewan komuniti, tapi Alright. kita tetap mengutamakan sekolah lah. Alright. Maknanya keutamaan kepada sekolah, tetapi dalam masa sama mungkin ada kriteria lain yang boleh dipertimbangkan jugalah oleh pihak Boleh. jawatankuasa. Baik, faham. Nanti kita mungkin akan ada lanjutan soalan kepada Husna. Ramah sendiri melibatkan My Book Move Club kan. Ni kelab buku kan. Jadi kelab buku ni fungsinya harus bersama-sama membangunkan konten yang sangat menarik lah kepada masyarakat misalnya. Jadi mungkin Ramah berkongsi kita sedikit gambaran tentang apa yang dikatakan sebagai My Book Move Club ni. Saya nak sebut pun saya kena macam ingat balik dalam kepala tau. Tengok atas Jauh kan. fikir. My Book Move Club. Ya, My Book Move Gambaran. Club sebab nama dia pun ada move. Jadi dia melibatkan aktiviti yang ada menggerakkan Alright. industri perbukuan dan juga penulis tu sendirilah. Jadi berbeza daripada selalu kalau kita lihat aktiviti kelab buku biasanya akan buat lebih kepada sesi bedah buku dan sebagainya. Jadi aktiviti My Book Move Club ni kita ubah sikit, dia lebih kepada kita membuat aktiviti interaktif yang ada kaitan dengan konten buku. Maksudnya kita cuba lari daripada kebiasaan membedah buku lah. Dan tujuannya supaya kita boleh menggerakkan para penulis di Malaysia yang karya-karya tempatan dan supaya dia menjadi konten yang lebih kuat, melekat kepada pembaca lah. Faham? Melalui aktiviti-aktiviti yang dibuat. Faham? Mungkin Ramah boleh bagi contoh lah tentang aktiviti yang bakal dilakukan. Sebab tadi Ramah ada cakap tentang penulis, penulis tapi dalam masa sama ada aktiviti kan. Mungkin ada contoh yang Ramah boleh bagi supaya kita dapat gambaran tu dalam kepala sekarang ni. Apa sebenarnya aktiviti tu yang dilakukan? Okey, saya bagi contoh yang pernah dilakukan dulu boleh tak? Boleh je sebab Atau saya nak nampak akan juga. ada nampak nama Tuan Rezduan Bakar dekat situ baru masuk kan. Kita nak raikan juga nama-nama yang ada ni. Sebab tu saya tanya soalan ni terus. Alright, okey. Macam sebelum ni My Book Move macam Cik Puan Azhar cakap tadi bergerak secara eceran, maksudnya dah pernah dilaksanakan dengan buku Nota Perempuan Backpacker. Di mana ada bukunya. Okay, right. Okay. Aktivitinya nanti kita benarkan ruang promosi apa ni? Tak bagi tahu awal. Aktivitinya kita buat aktiviti merangka plan travel. Dan satu lagi apa? Itinerary Itinerary. Travel Vision Board. Travel Vision Board. Nak menyebut tu pun susah. Jadi aktiviti dia berkait dengan aktiviti pengembaraan di mana sinonim dengan Nota Perempuan Backpacker tu sendirilah. Dan yang kedua ialah melibatkan buku Nota Cukai. Nota Cukai. Tulisan Tuan Rezduan Tuan dia Rezduan meraihkan dia Tuan Rezduan ada hai okey. Aktiviti pertama pengiraan cukai dan juga main board game cash flow tu. Cash flow 101. Okey, faham. Cash flow 101. Jadi dia terus aktiviti yang berkait dengan buku. Maksudnya kita belajar konten buku sambil beraktiviti. Begitu. Okey, maknanya sekarang ni audience sepatutnya dah dapat sikit lah gambaran kan tentang My Book Move Club ni, apa aktiviti yang bakal dilaksanakan. Mungkin nanti saya tak tahu kalau katalah penyelaras ni dia nak reveal sikit tentang konten yang akan datang dalam My Book Festival ni, silakan. Tapi kalau mereka masih lagi nak berahsia, nak simpan-simpan, itu terpulang pada masing-masing. Saya akan buka ruang ini kepada mereka selepas ini. Tapi okey, sebelum tu kita nak beralih pada Azhar. Kita nak raikan rakan-rakan kita yang datang pada malam ni yang sudi bersama-sama kita menonton. Terima kasih banyak kerana sudi bersama-sama kita. Salah satunya Cik Puan Nur Farawahida Badrusham. Hai semua panel yang awesome dan juga buat moderator. Hai. Terima kasih bersama kita. Puan Zatika melambai juga. Tu apa lepas? Ni tadi Tuan Rezduan Bakar yang tadi penulis buku Nota Cukai tadi yang dikatakan. Lepas tu tadi cash flow. Mungkin nanti kejap lagi Tuan Rezduan Bakar nak buat
perkongsian pengalaman boleh tinggalkan diorang komen, nanti kita post sekali juga nanti. Puan Adibah Omar, salam siap ada mata bentuk love kat situ. Mata love. Gitu. Alright, lepas tu kita raikan lagi kita raikan sekejap, tak apa, Ya. kita nak buang masa macam ni. Kita ada Puan Siti Sab, spoiler alert. Oh, okey. Adakah betul akan ada spoiler? Kita tengok. Tuan Rezduan kata sekali lagi, nanti kita buat aktiviti lari pula untuk buku dia yang lari tu. Boleh, Ya. boleh insya-Allah. Kita usahakan. Hidup untuk lari Dan kita juga ada tetamu dari Singapura. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kita, Tuan Anwar Osman. Alright, okey, baik. Terima kasih tuan-tuan perempuan yang sedang menonton siaran langsung ni. Terima kasih. Teruskan memberi respons, memberi maklum balas. Kalau ada pertanyaan kepada mereka, teruskan ajukan di ruang komen, nanti saya akan teruskan membacanya. Okey, Cik Puan Azah, tentang story book story book basking. story basking. Astaghfirullahaladzim. Okey, tentang book story basking. Kena gelak aku malam ni. Okey, tentang book story basking. Apa yang boleh kita kongsikan di peringkat awal? Gambaran keseluruhannya. Okay, dia sebenarnya yang susah nak ingat, susah nak sebut tu bukan apa, sebab ni first time kita buat. Macam baca kat sekolah, My Book Move Club dengan Sembang Pis, kita memang dah biasa buat. Okey, betul. Dah pernah buat. So yang book story basking ni sebenarnya idea bukanlah idea original sangat pun tak juga, tapi kita adaptasi daripada aktiviti buku yang di Korea Selatan. Itu saya tak nak sebut aktiviti apa. Okay. So book story basking ni Cik Puan Azah silakan. Tiba-tiba loading kat situ ya. Hang. kenapa semua orang hilang tiba-tiba? Okey, boleh ulang book balik. story basking ni maksudnya ada tiga elemen dalam satu, kita panggil dia sebenarnya stage performance tapi secara online. Kita nak elakkan keramaian sebenarnya, sebab kalau konsert ke basking ni takut orang ramai kan, so kita buat online. Dia ada 3 elemen dalam tu. Satu book, maknanya book story basking, book storytelling asal dia, tapi kita tukar telling tu jadi basking. So yang basker tu dia akan menceritakan story daripada book tadi. So book story basking. Faham. So ada 3 elemen. Ada seorang akan bacakan buku, book reading, tapi dengan gaya storytelling. Ada seorang akan baca puisi dan ada seorang basker. Tak kisahlah dia nak main gitar ke, ukulele ke, piano ke, biola ke, trumpet ke, apa lah kan. Faham. So 3 orang ni akan buat performance lah. Dan setiap satu slot tu akan ada tema tertentu, dan tema tu akan berkait dengan buku, puisi dan lagu yang akan didendangkan. So kita, cabaran dia sebenarnya untuk cari tiga performer ni. Nak selaraskan buku, pembaca buku, puisi dengan basker kan. Tapi alhamdulillah setakat petang tadi kita dah tutup permohonan sebenarnya sebab agak meriah kan sambutan dia. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang mengisi borang permohonan tu. Dan kita dah pilih, dan siapa yang dah terpilih tu sebenarnya dah kami dah hantar email, mohon semak email. Adalah saya sangat gembira sebab kita jumpa bakat baru bukan bakat baru macam mana, macam kita tak tahu pun dia ni boleh menyanyi, tak tahu dia ni main piano apa semua kan, dan ada yang penulis buku tapi cipta lagu sendiri. Macam wow. So kita nak ketengahkan bakat-bakat yang istimewa ni insya-Allah dalam book story basking nanti. Insya-Allah dia akan bermula, program yang pertama insya-Allah November. Insya-Allah bulan November kita akan buka. Okey, soalan seterusnya pada Cik Puan Azah sendiri kan, bila cakap tentang baca buku tadi tu, adakah juga penulis boleh macam, maksudnya penulis tu sendiri boleh bacakan buku dia, ataupun memang tiga-tiga ni kena orang lain sebenarnya, bukan penulis tu sendiri? Sangat digalakkan sebenarnya penulis sendiri. Penulis tu bila dia baca, dia memang book reading tapi kan dia kena storytelling juga. So dia baca mungkin beberapa perenggan dalam buku dia, kemudian dia akan ceritakan. Maknanya bukan baca-baca itu je kan, tapi dia ada cerita. Dia boleh cerita lagi. So itu book reading. Book reading and storytelling. So kita memang ada yang kita dah tapis, yang kita dah pilih tu memang penulis.
memang penulis dan insyaAllah kita akan bantu ketengahkan buku mereka lah. Tapi dia tak akan mungkin untuk jadi seorang kepada tiga tu sekali kan? Maksudnya Tak ada. tak nak lah dia sapu bersih semua kan. Dia yang nak main Tak gitar, ada. dia yang nak baca puisi, dia yang nak kena menceritakan, tak ada lah Tak ada monopoli ya, sorry. Okay. Baik. Berbagi-bagi ruang. Saya kena tanya macam tu supaya nanti orang ingat macam dia boleh couple semua benda kan. Padahal kita memang nak buka ada 3 lah. Okay, faham? Alright. Kalau boleh tapau semua tu baik saya seorang je. Wah. Sekejap. Nak ingat balik sepanjang pengenalan dengan Azhar AR ni ada ke dia pernah main muzik ni? Macam tak nampak lah. Kompang. Kompang. Ini selalu ikut geng-geng ni, geng-geng kompang apa orang kahwin kampung Kepak-kepak kebun-kebun. ataupun yang acara apa marhaban semua kan? Bukan? Semua tu lah. Yang kampung-kampung ni kompang semua on. Baik. Faham? Okey. Itu bakat yang kita tak pernah jumpa dekat Azhar AR hari ni dibongkar dalam KL Baca. Okey, kita beralih sikit pada Husna balik lah tentang baca sekolah tadi. Mungkin sebab Husna punya program ni baca sekolah ni dia offline, maksudnya dia dekat onsite kan. So bila cakap pasal program-program yang melibatkan onsite ni, satu, kita baru-baru ini juga membuka ruang kepada para sukarelawan dan alhamdulillah kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada anda semua yang sudi mengisi borang tersebut, menyertai grup Telegram tersebut. Dan kita sebenarnya sangat teruja dan tak sangka sambutannya sampai begitu sekali ramai. Kita nak ucapkan terima kasih banyak kerana sudi bersama kita. Nanti kita akan hubungi mereka semula. Tetapi kan dalam masa sama, sukarelawan satu hal yang lain. Ini soalan tentang sukarelawan tu kejap lagi. Tapi soalan yang saya nak tanya soalan yang saya nak tanya ni Husna adalah tentang bila buat program macam tu kan on-site, so apakah langkah-langkah yang mungkin boleh kita ambil supaya menjaga SOP? Yalah, sebab sekarang ni anda semua pun tahu, kita semua tahu kita sekarang ni dalam pandemik wabak COVID-19 kan. Lepas tu kes pun baru-baru ni makin banyak meningkat dan sebagainya. Apa langkah-langkah keselamatan yang mungkin kita boleh ambil sebagai penganjur program? Adakah SOP-SOP yang kita akan gunakan? Okey. Pertamanya seperti biasalah, semua diwajibkan memakai topi muka. Kemudian sebaiknya dah siap-siap lah dengan hand sanitizer ataupun wet tissue tu. Kalau ada yang tangan sensitif dia tak boleh pakai hand sanitizer biasa tu. So masing-masing bawa keperluan masing-masing. Kemudian untuk kita mengelakkan terlalu ramai, kita hanya akan buka dalam lebih kurang 7 orang sukarelawan bagi satu lokasi. Tetapi jika ramai yang berminat dan memang ramai dalam grup Telegram tu lebih kurang 70 orang, kita akan 70 orang 70 orang. Kita akan cukupkan 7 orang dari lokasi. Setiap lokasi itu adalah orang yang berbeza. Okey, faham. Supaya lebih ramai dapat mengecapi pengalaman baca sekolah ini ya. Puan Husna jangan mulakan ya. Mohon jangan mulakan ya. Nanti saya terikut sama ya. So sedemikian kita akan mengecapi kejayaan bersama. Baiklah. Okeylah. Baiklah. Bahayalah Husna ni. Sekejap bagi saya bertenang satu saat. Okey, itu satu hal lah tentang SOP kan. Selebihnya tentang sukarelawan sendirilah kan. Mungkin Husna boleh kongsi lah apa tugas-tugas yang sukarelawan ni bakal lakukan lah. Maksudnya apa yang mereka patut lakukan, akan lakukan Okey. Antara yang kita akan sediakan dalam baca sekolah ni adalah rak buku, sumbangan buku baru dan hiasan yang sesuai dengan sudut. Dengan itu kita membuat sukarelawan untuk pertamanya angkatlah barang-barang tersebut ke lokasi. Kedua, memasang rak buku, kemudian menyusun buku dan seterusnya menghiasi ruang bacaan itu. Okey, itu antara tugas yang akan dilakukan oleh para sukarelawan kita nanti insya-Allah ya. InsyaAllah.
baik, okey. Saya beralih kepada sebelum keluar segala benda yang tak patut oleh Husna ni, kita beralih kepada Ramah pula Okey, Ramah. Ada soalan daripada Puan Izanur. Tajuk buku itu sudah ditetapkan oleh pengurus program atau peserta boleh cadangkan? Dan jika boleh, apa kriteria buku yang diperlukan? Terima kasih Puan Izanur kerana sudi mengajukan pertanyaan ini. Silakan Cik Puan Ramah. Wah, tiba-tiba tangan basah. Alright. Tangan basah. Peluhlah, kau kenapa? Alright. Okey. Untuk buku setakat ni kita belum tetapkan kecuali untuk program pertama yang akan insyaAllah akan dilangsungkan pada 25 Oktober, yang itu kita dah pilih lah buku yang mana. Kita terbuka juga kalau ada yang nak beri cadangan tajuk. Yang penting penulisnya adalah penulis tempatan, lebih baik lah. Sebab kita nak meraihkan dan menggerakkan kita punya industri perbukuan dan menyantuni pembaca kan. Jadi mana soalan dia tadi dah hilang. Soalan dah hilang Bang Pis. Tak, soalan dia tadi tu je sebenarnya. Itu je kriteria dia, yang penting penulis tempatan dan nak balik konten soalan daripada dia. buku. Yes, terima kasih. Dan konten daripada buku tu sesuai, kita boleh sesuaikan dengan aktiviti yang akan dijalankan. Maksudnya walaupun bukunya buku fiksyen ataupun bukan fiksyen, asalkan ada aktiviti yang bersesuaian yang kita boleh manfaatkan atau laksanakan, buku tu sesuai. Baik. Okey, faham. Sebenarnya memang nak tanya juga tadi dengan Ramah sendiri kan, sebab bila cakap pasal penulis kan dan juga penerbit misalnya kan, so memang akan fokus hanya kepada penulis tempatan lah kan, maksudnya kita takkan ada buku yang melibatkan penulis dari luar negara atau macam mana? Itu kita akan utamakan buku tempatan, penulis karya tempatan dan penerbit tempatan. Jika ada keperluan untuk, katalah dah tak ada idea sangat untuk buku tempatan ataupun orang nak juga buku luar negara, mungkin akan ada satu. Manalah tahu tiba-tiba nak aktiviti untuk buku Shine kan. Okay. Kemain. Tiba kan. Tiba sangat. Benda tengah hot. Okay, baik. Okay, kita beralih kepada Cik Puan Azhar. Rasa macam lama sangat dia berehat kan. Senang sangat buat duit ni. Tak adalah. Okay. Ada cerita pasal sembang pis ke? Dari tadi nak angkat tangan. Kita tanya pula je. Angkat tangan. Sembang pis X My Move. Apakah aktivitinya tuan? Tiba-tiba tukar ambil post. Saya bertindak sebagai host pada malam ini tidak berkaitan. Tapi tak apalah, okey. Mungkin boleh sikit lah sebab lalang lah Ramah dengan Husna dengan Cik Puan Azhar kan. Okey. Lalang sikit, memang betul dalam My Book Festival ni ada 4 sebenarnya. Salah satunya lagi adalah tentang program buat bicara iaitu Sembang Pis X My Move. Jadi sedikit tentang Sembang Pis X My Move ni, insyaAllah kita akan ada lebih kurang 7 episod khas tentang Sembang Pis X My Move ni. Ada 7 episod khas bersama dengan 7 panel jemputan yang pastinya membabitkan topik-topik yang kontroversi, panas, provokasi. Begitu tiba. Aku buat claim ke situ je. Adalah tiba-tiba. Tak nak sangat spontan kan. Dia jadi spontan lah ni, apa yang ada dalam kepala je lah. Alright. Tapi yang pentingnya betul memang ada 7 episod khas yang akan saya bawakan nanti untuk My Move. InsyaAllah akan bersiaran langsung setiap hari, bukan setiap hari lah, sebulan satu kali pada hari Selasa. Saya bagi tahu hari je dulu. Tarikhnya nanti tunggulah poster-poster rasmi nanti. Tapi setakat ni hari Selasa sebulan sekali. Mulai Oktober ini sehinggalah ke April 2021 nanti. Tapi topik-topiknya dan tetamu-tetamu jemputan, saya punya tema dia itulah tadi, provokasi, kontroversi, sensasi, seksi je tak tahu lagi. Harapnya tak lah kot. Kalau seksi tu buku kan seksi kan, jadi dia boleh lah kot. Okay, itu seberingkasnya tentang Sembang Pis X My Move lah. Terima kasih banyak My Move kerana sudi memberi ruang ini dan memberi kepercayaan kepada program Sembang Pis lah. Manalah tahu nanti kalau ada persatuan-persatuan lain ataupun entiti berpromosi kan yang mahu menggunakan platform Sembang Pis, mohon maklumkan kepada saya, insyaAllah kita akan bersama bolehlah buat kerjasama. Okay, tapi kerjasama berbayar lah. Tiba. Okay. Betul lah.
Okay, kita teruskan kepada Cik Penting Puan tu. Azhar ni. Sebelum aku merapu benda lain, baik aku terus kepada Cik Puan Azhar ni. Okay. Kita cakap tentang My Book Festival tadi, book story basking juga kan. Platform dia tadi dalam bentuk online. Okay, adakah memang semua sepatutnya macam online kan? So maksudnya contohnya tadi pembaca, penulis ataupun pemuzik dan sebagainya tadi akan berkumpul di satu lokasi, lepas tu mereka akan bersiaran langsung kepada audiens, ataupun mungkin kalau tiba ada kekangan kan, mungkin ada tetamu kita pemuzik ni dari luar negara dan sebagainya, mereka nak turut serta, macam mana? Mungkin Cik Puan Azhar ada kriteria tertentu. Okay, itulah satu kelebihan dia bila kita buat online stage ni. Maknanya tak semua perlu berkumpul di satu tempat, sebab bakat ni ada di mana-mana kan. Jadi sebab tu saya masa buka borang tu, saya minta mereka isikan lokasi mereka di mana. Dan adakah internet connection mereka okey. Sebab nak tahu. Sebab kita boleh buat macam sekarang ni. Ada 4 orang semua di lokasi berbeza tapi berada dalam satu live yang sama, rancangan live yang sama. Dan macam ni juga sebenarnya kita nak buat nanti sekiranya 3 orang tu semua berada di lokasi berlainan. Sebenarnya ada 4 orang lah termasuk MC seorang. Ada 4 orang lah nanti. MC pun kena ada ke? Okay, faham. Mestilah MC pun kena ada juga. Okay, lepas tu tapi okay, tapi kita bagi alternatif juga kepada performer ni. Siapa yang berada berdekatan siapa yang berada di sekitar Selangor atau Negeri Sembilan atau KL area ni, mereka boleh berkumpul setempat. Yang tu kita akan kumpulkan setempat untuk secure internet connection yang lebih stabil. Kan sebab kita kita nak persembahkan yang terbaik. So kita akan buatlah sehabis baik, tapi kalau dia berada di UK macam mana kan? Tak boleh lah kita nak ni kan. So itu UK tu Ulu Kelang ke bukan? Ulu Kelang tu mungkin. Tapi itulah. So kita pun tak tahu, mungkin dia berada di kawasan yang sedang PKP ke kan. Tapi dia nak join sekali, dan ini juga membuka ruang kepada orang di luar Kuala Lumpur untuk sama-sama menyumbang kepada KLWBC. Sebab banyak juga yang cakap-cakap yang kata, alah KLWBC ni KL je ke? Macam mana dengan kami di Sarawak? Wah, macam dengan kami di Sabah semua kan? Kami di Negeri Sembilan. Jadi ini apabila sebenarnya Sekretariat KLWBC yang bagi tahu, dia kata sebab keadaan sekarang ni dengan pandemik ni, kita beri alternatif untuk adakan event secara online. So ini kita ambil lah inisiatif tu. Dan kita memang seronok rasa dapat buka peluang untuk orang yang luar dari KL juga untuk sama-sama menyumbang. Sebab KLWBC walaupun dia dianugerahkan kepada Kuala Lumpur, tapi satu Malaysia merasakan keseronokannya gitu. Cik Puan Azhar juga dah tersampuk dengan Cik Puan dengan Puan Husna. Tersihir juga. Husna berada di hutan mana tak tahulah kan, tapi bagus supaya internet ni Husna, alalang Husna kan, boleh tak alihkan sikit kepala engkau, sebab kita nak tengok bag. Nampak hari ni kena tema betul, ada bag, tote bag Kuala Lumpur, Ibu Kota Buku Dunia. Mungkin ada yang tak perasan logo, inilah logo KLWBC 2020. Dia memang jadi duta. Kalau nampak ada pin kecil tu pin KLWBC juga sebenarnya, tapi tak boleh nak jelaskan lah kan. Kecil sangat. Sebab kecil sangat. Okey, baik. Okey, apa pun ada respon daripada Puan Siti Sab. Topik macam melodi terjah versi industri buku. Ya betul. InsyaAllah Puan Siti Sab, saya cuba bawakan topik-topik yang kontroversi, sensasi, provokasi, apa-apa yang lah kat belakang dia. Okey, baik. Kita teruskan. Terbayang Bumpis versi lain. Keluar. Apa dia? Dia sebut melodi tu, terbayang Bumpis versi melodi. Versi satu lagi. Keluar. Versi satu lagi tu sekejap lagi kita backstage kita sembang. Okey, kita beralih, kita teruskan fokus kepada My Book Festival. Okey. Tadi aku dah hilang arah. Tadi Azhar. Okey, Husna. Husna, bila cakap tentang baca at sekolah kan, apa sebenarnya yang orang boleh sumbangkan? Maksudnya kalau katalah contohnya saya sebagai individu ada satu kotak buku misalnya yang mahu disumbangkan kepada program ini kan.
apa yang saya boleh buat sebagai penyumbang buku, ataupun mungkin Husna ada buku-buku tertentu, kriteria-kriteria tertentu untuk menerima sumbangan. Adakah memang dalam bentuk buku ataupun wang tunai, apa-apa sajalah. Apakah jenis sumbangan yang diperlukan? Okey. Kita boleh membuka juga untuk orang ramai menyumbang buku, tapi yang utamanya adalah buku baharu sahaja, bukan buku terpakai, bukan buku Bukan buku nota? bukan buku teks, bukan diary, ya. Kita nak buku sebaiknya adalah buku penulis tempatan, penerbit tempatan, dan juga Buku baru? buku baru dan memang untuk kanak-kanak, untuk pelajar sekolah. Oh, okey, faham. Yang pembaca ni sesuai untuk pelajar sekolah. Yang selebihnya tu jangan beri pada kita. Ya. Okey. Kalau Yang terada juga macam mana? kalau Terbagi? terada juga sama ada saya akan jual dan mendapat duitnya, ataupun saya akan beri kepada orang lain. Ya. Siapa nak boleh cuba nasib. Berkenaan dengan sumbangan wang pula, Okey. masa kita belum lagi memerlukan, tetapi jika ramai yang nak membantu untuk menambah lagi bilangan buku sumbangan ke sekolah-sekolah ataupun penulis yang terpilih, kita akan buka kemudian. Faham? Maknanya tadi juga dengan sumbangan yang ada tu, Husna untuk baca kat sekolah ni akan lebih fokus kepada membeli buku-buku yang buku-buku daripada penerbit-penerbit tempatan lah kan? Maksudnya bukanlah daripada yang jualan murah di buku-buku luar negara dan sebagainya, tapi lebih fokus kepada buku penerbit tempatan, betul? Itu macam mana? Betul. Kita untuk baca kat sekolah ni, selain kita nak meraihkan pembaca, kita juga nak cuba meraihkan penulis di Malaysia seperti mana by buku club yang Paskin pun kita nak naikkan dan angkat penulis tempatan untuk sampaikan buku-buku tulisan mereka ini kepada pembaca sekarang. Okey, itu beli. Tapi macam mana pula kalau ada penerbit-penerbit tempatan yang sudi nak menyumbangkan buku? Itu lebih kita terbuka lah, lagi berbesar hati lah jika ada yang nak memberi sumbangan buku baru yang sesuai untuk pelajar sekolah. Hubungi saja saya, kita boleh arrange lah untuk ambil buku tu di premis. Faham? Okey. Sebagai tambahan sikit, mungkin ada dalam kepala Husna sekarang ni senarai penerbit-penerbit yang mungkin Husna rasa sesuai. Manalah tahu kalau kita sebut-sebut kat sini ada yang menonton, mungkin pengurus besar je ke dan sebagainya kan. Tiba-tiba rasa macam mahu menyumbang kepada baca sekolah, mungkin ini adalah ruang mereka untuk menyumbang. Ada tak nama-nama penerbit yang tergambar di dalam kepala sekarang ni? Begitu nampak. Semestinya oleh kerana misi ni menerbitkan juga di bawah PDS, kemudian itu antara yang kita akan cuba dapatkan. Kemudian galeri ilmu. Okay, PDS, galeri ilmu, okay. Ya. Dan jika ada penulis luar terbit yang menerbitkan buku yang sesuai untuk pelajar sekolah, mahu menyumbang ataupun mahu memberi cadangan yang mereka sesuai, pun boleh juga kita buka untuk menerima cadangan. Baik, okey. Terima kasih. Semoga ada yang mendengar, semoga ada yang menyampaikan kepada penerbit-penerbit ni, semoga ada yang menyumbang kepada baca sekolah, insya-Allah. Amin. Alright. Kita beralih kepada ramah sikit tentang My Book Move Club ni. Kan. Tadi ada sebut 25. Aku rasa memang tergelak lidah lah setiap kali. Aku pun sama. Bila cakap pasal program yang Ramah akan kenalikan nanti kan, mungkin ada orang kata, sebab Ramah punya program pun offsite juga ni, maksudnya onsite, offline onsite juga kan. Jadi mungkin ada lokasi-lokasi tertentu, kalau mungkin nak reveal terpulang, lokasi-lokasi tertentu yang akan digunakan, berapa orang yang dihadkan ke atau macam mana? Sebab nanti takutlah kalau tiba bila kita umumkan semua nak datang ke, atau macam mana sebenarnya yang Ramah plan sekarang ni? Okey, sebab
kita pun masih dalam situasi pandemik. Jadi kehadiran untuk program My Book Move Club ni pun kita hadkan kepada 20 orang sahaja. Okey. Supaya dia boleh dikawal dan juga aktiviti tu lebih berkesan. Alright, faham. 20 orang, Lokasi lokasi saya fikir kita tangguhkan dahulu sebab masih belum sahkan lokasi yang betul-betul. Sedang dalam proses permohonan dan perbincangan. Nanti kita tunggulah pengumumannya akan datang. Saya perlu bagi tahu ke buku apa? Itu kita serahkan kepada penyelaras program keseluruhan. Cik Puan Nazah. Boleh vote tak? Boleh lah, boleh. Boleh right. Dan sebenarnya baru selesai berbincang mengenai aktiviti yang sesuai untuk dijalankan. Alhamdulillah panel, saya dapat 2 panel untuk program pertama. Tiba-tiba ada buku kat sini kan. Right. InsyaAllah buku pendiam. Ya Allah. Yes. Okey. Tolong ambil masa 2 saat untuk semua orang diam. Okey. Okey, dah cukup 2 saat. Okey, buku pendiam. Alright. Buku Nama pendiam boleh itulah sebab saya masih bermasalah dengan kamera. Okey tu. Oleh Aiman Amri dan juga Akila Masri. Okey. Jadi mereka berdua akan menjadi panel untuk yang pertama ni, aktiviti yang pertama ni atau macam mana? Dalam program My Book Move Club ni, dia akan ada, kita panggil dalam setiap slot, dia akan ada 2 sesi ataupun 2 aktiviti daripada satu buku. Jadi untuk buku ni, Alhamdulillah dia akan ada sesi yang memanfaatkan kepakaran panel dan kita kaitkan dengan konten buku. Baik. Tapi aktiviti tu jangan reveal dulu. Aktiviti nantilah. Datang dulu. Aktiviti yang bagi dan tahu had dulu. peserta sebab ada had, insyaAllah nanti kita akan buka untuk penyertaan. Jadi siapa yang nak datang tu kena isi borang dulu supaya kita pun boleh kawal. Faham. Dan anda semua pun boleh bersedia lebih awal untuk aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan. Gitu. Baik. Menarik sebenarnya, dan hari ni secara eksklusifnya kita sebenarnya secara tak langsung dah umumkan dulu satu program yang akan ada di bawah My Book Festival, iaitu slot bersama dengan penulis pendiam untuk My Book Move Club nanti pada 25 Oktober 2020. Ramak betul 25 Oktober 2020. Ya. Yes. Tapi maklumat lanjut, masa, lokasi dan sebagainya kita akan umumkan nanti dalam hebahan-hebahan yang akan datang. InsyaAllah nantilah kita akan bagi tahu nanti. Nak bagi tahu ni juga sebenarnya, sebab tu soalan seterusnya kepada Cik Puan Nazah sebenarnya. Semua hebahan ni nanti tentang My Book Move Club ni kan. Tentang baca sekolah, tentang story book basking ni kan. Book story basking ni kan. Semua hebahan ni nanti audience akan dapat lihat di mana? Maksudnya apakah platform yang mereka boleh rujuk untuk melihat My Book Festival punya hebahan-hebahan ni? Okey, kita sebut aktiviti ni kita akan hebahkan di media-media sosial utama KL World Book Capital sendiri. Facebook KL Baca dan Instagram KLWBC Kuala Lumpur WBC. Kuala Lumpur WBC, aku pun lupa. Dan juga insyaAllah para penyelaras juga, dan juga Facebook My Move dan apa lagi. Semualah. Segala media sosial yang ada kita akan manfaatkan. Dan mohon tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk sertai mana-mana acara My Book Festival boleh like page-page yang berkenaan dan juga set. Aku tahu sekarang ada Cifers lagi ke? Algoritma Facebook ni tak tahu dah. Macam nampak masih ada. Follow je lah. Masih ada tapi follow dengan setia untuk dapatkan update-update terkini, insyaAllah. Tu nama dia My Move tu. Kalau takut-takutlah ada audience yang tak perasan kan,
Macam mana nak eja nama dia, tu ada kat situ, Semampis as My Move tu. Sama juga untuk sesi Semampis boleh ikuti hebahan di KL Baca dan juga di Facebook Hafiz Latif /Bampis ni dia lah. Okay, kita ada lebih kurang dalam 10 minit sebelum sesi kita mencapai ke penutupnya. Mungkin saya sebenarnya nak lihat kalau ada lagi respons dan soalan daripada tuan-tuan dan perempuan yang ada kat sini. Okay. Kalau ikutkan kat sini, ada tuan-tuan dan perempuan mana yang masih lagi nak mengajukan pertanyaan, silakan boleh ajukan kepada mereka. Tapi soalan lanjutan sikit di 10 minit terakhir kepada Cik Puan Nazah lagi lah. Apa sebenarnya harapan yang mahu kita gapai ataupun kita capai dengan My Book Festival ni secara keseluruhannya? Bukan hanya tentang book story basking, bukan hanya tentang baca at sekolah, bukan hanya tentang setiap kali tang ramah ni aku feel tu lah My Book Booth Club. Bukan hanya tentang My Book Booth Club, bukan hanya tentang Semampis X My Move, tapi secara keseluruhannya apa sebenarnya yang harapan yang kita nak gapai, nak capai daripada My Book Festival ni? Harapan setinggi gunung. Wah, tertiba. Wah, gitu. Tiba-tiba dah keluar mood lagu dah. Basking, okay. Basking kita kena musical. Dah tak Okay, pasal aku nyanyi. Harapan tu dia macam ni. Dia ada dua. Satu tentang KLWBC tu sendiri dan satu lagi kita punya objektif sebagai Persatuan Gerakan Penulis Malaysia, My Move. My Move sebenarnya ditubuhkan untuk menggerakkan bukan saja aktiviti pembacaan tapi sebab namanya writer. Kita nak gerakkan penulis. Penulis bukan saja gerakkan orangnya tapi kita nak gerakkan pemasarannya, kita nak gerakkan jualan bukunya, kita nak geraklah otak semua orang. Itu fungsi My Move. Dan kita selarikan dengan KLWBC untuk caring through reading menyantuni masyarakat melalui pembacaan. So kita gabungkan dua ni, My Move punya agenda dengan KLWBC punya agenda. Kita dapat buat penulis pun dapat manfaat, pembaca masyarakat pun dapat manfaat juga. Penulis boleh kita gerakkan buku dia, jualan buku dia, kita boleh kedepankan dia, kita bantu penulis-penulis ni, dan juga masyarakat dapat manfaat daripada buku yang mungkin mereka tak pernah dengar sebelum ni. Sebab tu macam Husna cakap tadi, kita buka juga kepada penulis waterbed, penulis kecil-kecil yang mungkin sebelum ni tak ada kekuatan dan tak nampak platform kat mana. Tapi inilah ruang dia, insyaAllah tanggungjawab sebagai Persatuan Penulis, insyaAllah kita nak ekosistem ni bergerak cargas gitu. Kita dah lama berhenti menyalahkan pembaca. Jadi kita nak membangunkan pembaca sama-sama dengan membangunkan penulis juga. So harapannya itulah dua-dua pihak ni membangun. Dan apabila penulis terbangun, penerbit pun terbangun juga. So industri pun membangun banyak betul pembangunan. Itulah harapan dia secara itulah. So dia kena berhenti salahkan pembaca, dia kena berhenti salahkan pembaca, cipta naratif baru begitu. Mana majalah tu? Alamak kat mana tu? Okey, baik. Ada respons daripada Puan Zaitun Abu Samah. Tahniah, adik-adik boleh. InsyaAllah, terima kasih Kak Tun. Dan juga seterusnya adalah Kak Tun juga menyatakan bahawa menggalakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat secara tidak langsung menggiatkan industri buku, insyaAllah. Amin. Okey. Itu tadi harapan daripada Cik Puan Nazah. Kejap lagi kita akan sambung tanya kepada Husna dan juga Ramah. Tapi ada soalan daripada Siti Stop kat sini. Untuk program Book Story Basking, ada waiting list tak untuk hantar penyertaan? Tergambar sebab Siti Stop yang tanya. Kau nak nyanyi ke? Aduh hai. Waiting list so far tak ada. Tapi itulah nantilah, sebab sebenarnya Book Story Basking ni ada 3 slot je sepanjang 7 bulan ni. Kita ada 3 slot je sebab ini program yang baru. Kita belum berani nak buat secara setiap bulan macam program yang lain. So kita buat 3 je dulu. So kalau 3 ni
kalau 3 ni sukses, insyaAllah kita boleh dah proceed teruskan secara eceran macam My Book Move dengan baca sekolah. Kita cuba tengok bajet tahun depan pula lah kan? Oh tiba. Tapi Siti Sab kan dah join volunteer kan. So boleh lah kalau nak pasang-pasang Ni mic dia kat kata belakang. Nak memeriahkan majlis ni. Betul lah. Alright, boleh. Okay, baik. Husna tadi, apa harapan yang Husna terfikir untuk My Book Festival sendiri dan juga mungkin untuk baca at sekolah lah. Ni hujung-hujung sesi kita. Yang tadi tentang keseluruhan My Book Festival ni tadi Kazah dah utarakan. Jadi berkenaan baca at sekolah ni, harapan saya kita berjaya mendapat sekolah atau lokasi yang benar-benar memerlukan di sekitar Kuala Lumpur kerana ini dana DBKL untuk Kuala Lumpur Capital. Kita dapat banyak permohonan di luar Kuala Lumpur, tapi untuk program baca sekolah kali ini kita fokus pada Kuala Lumpur dahulu. Jika ada selepas ini insyaAllah ada kemampuan, kita akan membantu juga di lokasi lain. Kemudian saya juga berharap kita dapat membawa buku yang memang diperlukan oleh anak-anak kita, yang mereka tak pernah nampak sebelum ni tetapi bermanfaat. Nama-nama penulis yang asyik-asyik itu saja yang diorang pernah baca, tiba-tiba dapat pula buku yang dapat menyebabkan dia rasa minat pada penulis baru, penulis lain pula, bukan yang sedia ada saja. Dan seterusnya kita dapat membantu kita lah menarik minat membaca anak-anak kita apabila kita meletakkan ruang yang menarik dengan bahan-bahan bacaan yang terkini. Itu harapan saya lah. Baik. Ada tak setakat ni yang mungkin menyatakan keinginan untuk berkolaborasi? Maksudnya contoh macam ada NGO tertentu ke nak kolaborasi dengan baca at sekolah untuk menjayakan My Book Festival ni, ada tak? Ke memang apa dia? Istimewanya baca at sekolah yang mampu bekerjasama dengan NGO. NGO sedia ada. Antaranya gerakan baca sambil menunggu. Itu yang dikatakan oleh Puan Zatika. Dan juga kita memang membuka sebarang kerjasama dan cadangan-cadangan daripada NGO lain jika mereka ada idea dan cadangan untuk menjadikan baca at sekolah ini lebih menarik dan lebih membangunkan pada pihak-pihak pada sudut-sudut yang saya tidak perasan lah. Kalau saya nampak tu itu saja. So kalau dapat lagi banyak idea daripada ramai lagi NGO yang memang dah biasa membina sudut baca ni, saya amat menghargai dan amat menggalakkan. Tapi melihatkan latar belakang melihatkan latar belakang Puan Husna ni kan, saya rasa yakin insya-Allah baca at sekolah ni akan ada lah dia punya keistimewaan dia sendiri tadi kan, sebab tadi Husna kata nak nampak ruang membaca lebih menarik, cantik dan sebagainya. Melihatkan latar belakang tu yakinlah sikit kan. Berusahanya beliau untuk menjadikan latar belakang ni sangat cantik. Dengar kita pukul 7 malam tadi baru siap. Perlu ke? Habis satu Malaysia tahu. Kita memang Saja bagi bola tanggung. Saja bagi bola tanggung. Nanti adalah tu kena balas balik ni. Tak apa. Okey. Nak saya tambah walaupun nanti mungkin nak respon, okey. ada idea nampak macam glam gitu, tapi kita tetap menjaga kos lah. Jadi kita akan guna baju semula apa yang ada di rumah anda, di rumah saya, mana kita boleh cantikkan ruang orang lain ya. Kita boleh bawa je. Mana yang boleh beli secara bukal untuk dapatkan lebih murah tu kita akan jaga kos. Tapi insyaAllah cantik dan cantik tu dia subjektif kan, tapi insyaAllah cantik lah. Ya. Pokok di sebelah tu insyaAllah nanti akan dihalakan ke mana-mana sekolah juga kan? Pokok kita mengharapkan Bang Fiz dan Eja lah sebab dia pakar tentang pokok ni. Kecil je sebenarnya, cuma dia dekat dengan kamera. Kalau jauh dia kecil. Bang Fiz ni tinggi. Nampak persembahan dia kat situ. Okey, kita teruskan dengan ramah sikit lah. Apa harapan untuk
My Book Move Club ni yang mungkin kita boleh munculkan, yang mungkin kita boleh realisasikan bersama-sama dalam My Book Festival? Satu, harapan Ramah sendiri terhadap My Book Festival sendiri. Kedua, tentang program yang akan dilaksanakan sendiri. Wow, apa ada 2 harapan? Orang lain semua cerita 2 harapan. Okay, alright. Harapan terhadap festival sama juga. Saya berharap supaya saya berharap supaya ini adalah usaha yang tidak hanya dia akan berterusan, sebab usaha untuk membangunkan sikap terhadap pembacaan tu sendiri adalah usaha yang tidak seharusnya berhenti dan seharusnya berterusan sampai bila-bila. Untuk membentuk habit tu tak mudah. Jadi insyaAllah kita mulakan sekarang. Dan harapan terhadap program ni tadi. Kenapa aku asyik lost malam ni? Sorry. Terhadap program My Book Move Club, saya berharap supaya dia akan menjadi satu titik tolak kepada para penulis sendiri untuk melihat ada satu sisi untuk kita merancang aktiviti-aktiviti berkaitan buku. Dia tidak hanya asyik berulang-ulang membedah buku dan hanya melibatkan penulis tu sendiri. Kita melibatkan pembaca dalam bahan yang kita tulis dan dia menjadi lebih interaktif dan memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Dan paling penting dia melekat dalam fikiran, sebab kita buat. Bila kita baca saja tanpa buat apa-apa, dia mungkin sekejap. Jadi bila kita beraktiviti, ilmu tu akan kekal lebih lama dan dia akan tersebar lebih luas lah. Itu harapan saya. Baik. Tadi kita bercakap tentang harapan setinggi gunung. Audience, tuan-tuan dan puan sudah pun mendengar 6 harapan yang dinyatakan oleh Cik Puan Azah, Puan Husna dan juga Cik Puan Ramah sendiri. Maknanya itu baru 6 harapan yang mereka ketengahkan ataupun yang mereka utarakan. Dan saya harapkan supaya tuan-tuan dan puan yang mana sedang menonton secara langsung ini, berpuluh-puluh ribu yang sedang menyaksikan ini di seluruh dunia, mohon mohon salurkan juga kekuatan, mohon salurkan juga semangat dan juga harapan-harapan anda supaya ia menjadi setinggi gunung dan kita dapat sama-sama realisasikan My Book Festival 2020 dan juga 2021 ni dengan jayanya insyaAllah mulai pada Oktober 2020 sehinggalah ke April 2021 nanti. Dan saya harapkan harapan semua orang ini akan dapat dilaksanakan, akan dapat tercapai dengan sokongan padu daripada semua pihak lah. Dan untuk mengakhiri sesi kita, ada sikit lagi saya nak akhirkan dengan respon daripada audiens juga tentang Kak Tun sendiri. KLWBC telah menyediakan tapak untuk penggiat buku melaksanakan aktiviti yang pelbagai. Jadi mungkin boleh hubungi sekretariat, Kak Tun salah seorangnya, Zaitun Abu Samah, boleh hubungi mereka untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang penyediaan tapak untuk penggiat buku melaksanakan aktiviti lah, pelbagai aktiviti yang dilaksanakan. Dan insyaAllah di hujung sesi ni kita harapkan anda semua dapat sedikit sebanyak gambaran tentang apakah yang dikatakan ataupun apakah yang akan kami lakukan dalam My Book Festival nanti. Selebihnya seperti yang kami telah menyatakan pada awal tadi, apakah itu? Oh, logo. Ya, betul. Sila buat macam tu ya. Sila macam jual produk. Itu Husna je yang selalu tahu macam tu. Ada ring light. Aku ni lagi. Nampak pula ring light tu. Sikit lagi. Saya lupa nak share screen tadi. Okay. Okay. Itu adalah logo My Book Festival. Anda boleh saksikan logo ini di hantaran yang kami telah buat sebelum ni. Terima kasih banyak. Nak kita bagi tahu ke siapa perekanya? Tak ya? Okay. Tapi terima kasih kepada pereka logo tersebut kerana sudi mereka logo My Book Festival. Semoga logo itu nanti akan menjadi logo yang tular untuk 7 bulan ini. Wah, kan tiba kan. Okey, apa pun saya sekali lagi nak maklumkan dekat sini, kalau anda nak tahu maklumat lanjut tentang My Book Festival sepanjang Oktober 2020 sehinggalah ke April 2021 nanti, boleh ikuti perkembangan lanjut di Facebook KL Baca, di Instagram Kuala Lumpur WBC, di Facebook Hafiz Latif Bang Pis, di Facebook My Move sendiri, dan juga di Facebook Cik Puan Azah AR, Nota Perempuan Backpacker pun kalau dia nak letak silakan. Husna Adnan ni kalau nak letak dekat skop misi pun silakan. Ramah Motah sendiri ataupun ada TA Resources ada ke?
Tak ada. Ramah? Okey lah. Masih private. Apa pun yang penting, di mana saja yang anda terjumpa hebahan media sosialnya, silakan bantu kami untuk hebahkan juga, kongsi-kongsi, share terus kepada semua orang supaya kita semua dapat manfaat daripada program yang dilanjurkan ini. Okay, last but not least, saya tak boleh nak menafikan beberapa respon yang terakhir yang ada daripada audiens kita, sebab kita nak raikan keseronokan ini. Tuan Halim Yo mengucapkan tahniah kepada penganjur. Terima kasih Tuan Lama tak Halim nampak Yo. Tuan Halim Yo ni. Lama sangat. Itulah, insyaAllah moga dapat kita Tuan berkolaborasi. Halim. Tuan Halim nanti moga dapat kita berkolaborasi nanti. Betul, lama tak nampak. Dan juga Puan Rafiah Muhammad Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah dan selamat maju jaya buat penganjur, insyaAllah. Amin. Juga daripada Tuan Muhtarudin Muhammad, harap berjaya, insyaAllah. Amin. Okey, baik. Sampai di sini sahaja yang kita dapat kongsikan dengan anda semua yang sudi menonton siaran langsung ini. Terima kasih banyak kerana bersama-sama dengan kita sepanjang sabar bagi aku bagian. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kita sepanjang 1 jam sesi ini. Okay, last but not least, Cik Puan Azah AR, satu perkataan yang terlintas di kepala apabila saya bertanyakan tentang baca. Tak ada apa-apa yang terlintas ke. Bila cakap baca, satu perkataan dalam kepala untuk Cik Puan Azah sebagai penutup. Cerdik. Cerdik. Okey, Rahmah, satu perkataan dengan baca. Awesome. Awesome. Awesome Dah, okay. Terlintas. Okey, satu perkataan Rusna tentang baca. Amal. Apa dia? Amal. So kita ada cerdik, awesome dan amal. Itu antara yang dapat kita dapat. Itu macam boleh jadi tagline untuk ni untuk My Book Festival. Tak adalah. Okey, baik. Okey, terima kasih banyak kerana sudi bersama-sama dengan kita. Terima kasih Cik Puan Rahmah Mota. Terima kasih Cik Puan Azah AR. Terima kasih Puan Ustaz Adnan. Nantikan siaran langsung Sembang Peace X My Move dalam episod-episod yang akan datang, insyaAllah. Dan kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Bye-bye. Bye-bye.